Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program e-Belajar Sains Tingkatan 4 Bab 6 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan. Bersama saya Cikgu Azhar bin Yunus daripada SMK Datuk Haji Talib Karim. Bersama-sama kita akan berkongsi untuk bab 6 tajuk Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan di bawah standard kandungan 6.2 Pergerakan dan Pertumbuhan Manusia. Untuk standard pembelajaran kita yang pertama, menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Yang kedua, menjanakan idea yang masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Dan standard pembelajaran yang ketiga, menerangkan pola pertumbuhan manusia. Untuk objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menerangkan satu contoh sendi dan penglibatan otot antagonistik dalam pergerakan seperti otot bicep dan otot tricep. Yang kedua, menghuraikan satu contoh penyelesaian bagi kecederaan pada sendi dan otot disebabkan oleh aktiviti fizikal serta sakit lutut dalam karangan warga tua. Dan yang ketiga, menjelaskan 5 peringkat pertumbuhan manusia. Baik, para pelajar, mari kita sama-sama kita saksikan video ini. Baik, daripada video yang ditayangkan sebentar tadi, dapat kita saksikan bahawa pergerakan individu tersebut disokong oleh satu sistem yang kita kenali sebagai sistem rangka. Untuk melakukan pergerakan, manusia memerlukan sistem rangka dan otot, di mana ketika berlakunya pergerakan, otot-otot tadi akan berlaku pengecutan dan pengendoran secara berlawanan dan berpasangan yang kita kenali juga sebagai otot berantagonis. Di sini terdapat contoh gambar raja yang menunjukkan berlakunya pengecutan dan pengendoran otot yang secara berlawanan ataupun kita kenali sebagai otot berantagonis, iaitu ketika aktiviti melakukan bengkokan lengan dan juga meluruskan lengan. Contohnya di sini, ketika membengkokkan lengan, otot bicep akan mengecut dan otot tricep akan mengendur. Keadaan ini membolehkan lengan dibengkokkan. Dan ketika meluruskan lengan, otot bicep akan mengendur dan otot tricep akan mengecut. Dan keadaan ini membolehkan individu tersebut meluruskan lengan. Dan tindakan mengendur dan mengecut secara berlawanan ini kita kenali juga sebagai otot berantagonis. Di dalam sistem rangka terdapat sendi iaitu tempat pertemuan dua atau lebih tulang, dan terdapat dua jenis sendi iaitu sendi bergerak dan sendi tak bergerak. Sendi bergerak ialah sendi ataupun tempat pertemuan tulang yang membenarkan berlakunya pergerakan seperti yang terdapat pada siku di tangan yang kita namakan sebagai sendi aksel. Manakala sendi tak bergerak ialah sendi ataupun pertemuan tulang yang tidak membenarkan pergerakan seperti yang terdapat pada tulang kepala iaitu tulang tengkorak ataupun tulang kranium. Selain daripada sendi dalam sistem rangka yang membantu dalam pergerakan, otot juga memainkan peranan yang sangat penting untuk pergerakan manusia. Apakah itu otot? Daripada gambar rajah yang dibekalkan ini dapat kita lihat bahawa struktur otot ini terdiri daripada banyak gentian yang wujud secara selari, iaitu tisu daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Dan di dalam otot juga mengandungi mitokondria yang menjana tenaga untuk pengecutan dan pengendoran otot. Otot disambungkan kepada tulang
dengan satu struktur yang kita namakan sebagai tendon. Maka kombinasi ini yang akan membantu dalam pergerakan. Dalam sistem rangka dan otot, terdapat struktur yang menghubungkan antara tulang dengan tulang dan tulang dengan otot untuk membenarkan pergerakan berlaku. Contohnya di sini terdapat satu struktur yang kita namakan sebagai ligamen yang merupakan tisu penghubung yang menghubungkan antara tulang dengan tulang yang bersifat kuat, liat dan kenyal. Dan daripada gambar rajah ini dapat kita saksikan antara tulang humerus dan juga radius, terdapat struktur ligamen di sini yang menghubungkan antara dua jenis tulang tersebut. Sifatnya yang kuat dan kenyal ini membuatkan ligamen dapat mengikat dan membaut tulang serta membenarkan berlakunya pergerakan. Yang kedua yang kita kenali sebagai tendon, iaitu tisu penghubung yang menghubungkan antara otot, contohnya di sini otot bicep dan juga tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang kuat tetapi tidak kenyal. Terdapat daya pengecutan pada otot ini yang akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Untuk sendi engsel di bahagian lutut, terdapat struktur yang kita namakan sebagai rawan atau tulang rawan yang bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan ini juga berfungsi untuk mengurangkan geseran. Dan daripada gambar rajah ini dapat kita saksikan terdapat tulang rawan di bahagian atas, tulang atas ataupun tulang femur di sini, dan juga tulang tibia dan fibula. Jadi antara tulang femur, tibia dan fibula ini terdapat tulang yang kita namakan sebagai tulang rawan. Dan antara tulang rawan tersebut terdapat cecair sinovial berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan tersebut. Cecair sinovial ini juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Jadi kita dapat lihat di sini struktur-struktur yang membantu dalam pergerakan untuk sendi engsel di bahagian lutut di kaki. Seterusnya kita pergi kepada masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Yang pertama kita lihat masalah berkaitan dengan otot. Pada otot boleh berlaku kecederaan apabila otot diregangkan secara berlebihan, yang mana kita ketahui bahawa otot terdiri daripada gentian yang wujud secara selari, dan apabila diregangkan secara berlebihan boleh mendatangkan kecederaan yang akan menyebabkan berlakunya koyakan apabila otot mengalami keletihan ataupun terlebih guna dan penggunaan atau pergerakan yang tidak betul. Selain daripada itu, tiada aktiviti pemanasan ataupun stretching sebelum bersenam juga boleh menyumbang kepada berlakunya kecederaan otot. Dan yang kedua kita lihat berlakunya kekejangan otot. Kekejangan otot ini boleh berlaku apabila pengecutan otot tidak terkawal secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda untuk rileks. Dan ia juga boleh berlaku apabila seseorang itu bekerja dalam suasana panas melampau, dehidrasi dan juga berlakunya kekurangan garam dan mineral. Antara cara bagi mengatasi masalah berkaitan dengan otot ini, yang pertama, boleh dilakukan sesi warm up atau pembebangan sebelum melakukan sesuatu aktiviti fizikal. Yang kedua, melakukan senaman secara berkala dan juga konsisten untuk melatih otot-otot supaya berlakunya pengenduran dan pengecutan secara berkala. Yang ketiga, dengan mengambil makanan yang seimbang untuk membekalkan nutrien dan juga garam mineral yang secukupnya kepada otot untuk berlakunya pengecutan dan pengenduran. Seterusnya kita pergi kepada masalah yang boleh timbul ataupun berkaitan dengan sendi. Antaranya adalah artritis ataupun dikenali juga sebagai radang tulang, yang mana radang tulang ini ataupun artritis akan menyebabkan ataupun merupakan gejala kepada 100 jenis penyakit reumatik
ataupun penyakit sendi dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kesakitan dan kebengkakan sendi-sendi badan yang akhirnya menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai arthritis rheumatoid, penyakit gout, jangkitan kuman dan lain-lain. Dua penyakit yang biasa berkaitan dengan arthritis ini yang biasa dialami oleh individu-individu ialah yang dikenali sebagai osteoarthritis dan arthritis rheumatoid. Dan di sini saya bagi satu contoh penyakit yang berkaitan dengan arthritis iaitu yang dikenali sebagai osteoarthritis. Apa dia osteoarthritis? Osteoarthritis adalah berlakunya kerosakan tulang rawan sendi kerana peningkatan usia dan biasanya berlaku pada golongan warga tua. Ataupun ia juga boleh berlaku apabila berlakunya trauma kecederaan dan obesiti. Ataupun individu yang lahir dengan masalah tulang rawan semula jadi turut berisiko mengalami masalah ini. Untuk osteoarthritis, kehausan tulang rawan mengakibatkan pergeseran antara dua tulang hingga menimbulkan rasa sakit, bengkak dan hilang fungsi sendi. Dan penyakit ini boleh juga dicegah dengan melakukan amalan gaya hidup sihat dan antara usaha penting termasuklah bersenam secara teratur. Terdapat juga doktor yang menyarankan atau mengesyorkan ubat-ubat yang boleh diambil. Contohnya seperti ubat yang mengandungi kristal glusamin sulfat. Kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya iaitu pola pertumbuhan manusia. Daripada gambar raja yang kita lihat di sini, terdapat 5 fasa dalam proses pertumbuhan manusia yang bermula daripada peringkat bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Apa dia pertumbuhan? Pertumbuhan adalah satu proses perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh dan juga fungsi badan. Proses ini berlaku secara kekal dan tidak berbalik. Ia juga berlaku seluruh badan dan mengikut jantina dan umur. Graf lengkung pertumbuhan manusia. Daripada bentuk graf yang kita dapat saksikan di sini yang berbentuk S ataupun sigmoid, kita dapat menentukan kadar pertumbuhan manusia pada peringkat yang berbeza iaitu bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga orang tua. Pada peringkat bayi berlaku pertumbuhan yang pesat. Pada peringkat bayi dan seterusnya pada peringkat kanak-kanak, pertumbuhan menjadi perlahan. Pertumbuhan pada peringkat remaja menjadi pertumbuhan yang pesat semula dan pada peringkat dewasa pertumbuhan minimum berlaku. Dan akhirnya pada peringkat orang tua berlaku pertumbuhan negatif iaitu saiz badan berkurang disebabkan otot-otot pada badan mula mengecil dan menyusut dan juga kulit menjadi kering. Graf lengkung pertumbuhan untuk lelaki dan perempuan. Daripada graf yang kita dapat lihat di sini iaitu di mana paksi X mewakili umur dan paksi Y mewakili ketinggian iaitu parameter yang kita gunakan untuk ukuran pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan. Dan terdapat dua garis iaitu yang berwarna biru mewakili lelaki dan warna merah mewakili perempuan. Daripada graf yang kita lihat di sini, di peringkat awal iaitu peringkat bayi bermula 0 hingga 3 tahun. Bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan pesat. Kemudian pada peringkat kanak-kanak dapat dilihat di sini garis biru mengatasi garis merah iaitu kita lihat kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Dan pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Kemudian pada peringkat remaja, pada peringkat umur 13
hingga 15 tahun, kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat semula. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan kebiasaannya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Pada peringkat ini juga, perubahan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja mula berlaku. Pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan. Bagi remaja perempuan, kepesatan pertumbuhan mula mengurang apabila melepasi umur 15 tahun. Hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhannya akan terus berlaku sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Maka sebab itu kita lihat biasanya lelaki kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Dan pertumbuhan untuk peringkat seterusnya, peringkat dewasa, biasanya pada peringkat ini pertumbuhan adalah malar dan hampir sifar. Hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian-bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Baik, mari kita cuba jawab soalan-soalan berikut. Berikan dua contoh sakit sendi yang biasa dialami oleh manusia. Ya, betul. Iaitu penyakit osteoartritis dan artritis rheumatoid. Soalan kedua, nyatakan dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia. Ya, betul. Iaitu berat dan juga ketinggian. Dan sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Negeri Melaka dan guru-guru sains Negeri Melaka. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.